Perubahan cuaca dijangka berlaku dan apakah kesannya pada rakyat Malaysia? Serta dalam DIY kali ini, jom belajar mengait dengan menggunakan pelapik gelas. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia Hari Ini, edisi 22 Mac 2022 bersama kami dua. Saya Sofia Nur Solihatun. Selamat kembali saya ucapkan kepada rakan tugas saya. Siapa nama saya? Anda dirindui, siapa nama dia? Fazli Fuad, the one and only. Saya ingat awak dah lupa saya dah. Takkan. Tak lupa. Mana mungkin? Alhamdulillah. Welcome back. Alhamdulillah. Terima kasih Sofia, dan saya harapkan anda pun tak lupakan saya. Alhamdulillah hari ini dah mulalah kata orang tu bekerja. Dah hampir lebih kurang 3 minggu dah. Saya tidak bersiaran bersama dengan anda semua. Dan mungkin ada yang dah tahu ataupun mungkin ada yang macam tercari juga, mana Afad ni? Ada lagi ke tak gaya Mechai ni? Tapi alhamdulillah lah, sebenarnya saya baru saja balik daripada mengerjakan umrah. Alhamdulillah. Jadi kita pun gembiralah melihat Afad pun banyak berkongsi di media sosial kan bagaimana perjalanannya menunaikan umrah. Dan kita gembiralah, sama-sama gembira bersama dengan penonton semua. Afad kembali. Betul. Kita ceritakan sikit pengalaman itu. Dan hari ini banyak yang kita akan kongsikannya. Antaranya kita akan bawakan nostalgia seni khas untuk anda. Ya, betul. Nostalgia sini akan kami bawakan kepada anda semua. Kita akan bersama dengan kumpulan Flybirds. Siapa yang tak kenal dengan penyanyinya Fredo? Okey, jadi kalau saya bagi tahu dekat Sofia, saya tanya antara lagu-lagunya, saya tahulah. Okey, saya tak payah suruh awak nyanyilah, kan? Jangan. Jangan. Suka. Balik-balik je musik orang. Bukan apa. The one and only Fredo je boleh nyanyi lagu tu, kan? Legend akan kita bawakan Fredo. Dan pastinya Flybirds ini adalah antara kumpulan yang cukup sensasi pada awal 80-an dulu. Jadi kita akan imbau semula bagaimana perjalanannya dan beliau kekal relevan sehingga ke hari ini. Dan bukan itu saja, kita sedia maklumkan sekarang ini keadaan suhu mendadak di Malaysia. Sebenarnya kita melalui fasa akhir monsun timur laut. Jadi kita akan mengupas apakah sebenarnya perubahan cuaca ini dan bagaimana kita boleh semua bersiap siaga untuk perubahan cuaca selepas ini pula. Ya, betul-betul. Dan bukan setakat itu saja, malahan di hujung nanti, kalau sempatlah kan, kita nak tunjuk kepada anda semua berkaitan dengan segmen DIY. Ini dia. Kita akan membuat ataupun mengait dengan membuat pelapik gelas. Akan kami bawakan selama 1 jam kami bersiaran bersama dengan anda semua. Okey, sebenarnya ada di antara kita yang macam tertanya SOP berkaitan dengan umrah ni. Betul, saya buat tanya. Buat tanya kan. Sebenarnya ini merupakan kali ketiga sebenarnya. Kalau ikutkan daripada jadual asalnya, saya pergi ke umrah patutnya tahun lepas. Tapi disebabkan pandemik terpaksa postpone. Ya, ditangguhkan. Ditangguhkan. Dan juga pada permulaan tahun juga sepatutnya saya akan berlepas pada Januari. Tetapi kan kerajaan menyekat kembali perjalanan umrah. Jadi kata orang tu apa? Masih lagi tidak dapat mengerjakan umrah lah. Tapi alhamdulillah pada 1 Mac tempoh hari, saya, isteri bersama dengan mak mertua dan juga nenek bersama-sama untuk mengerjakan umrah. Okey, berkaitan dengan SOP ni Sofia, sebelum kita nak terbang ke Arab Saudi ni, terlebih dahulu kita dekat Malaysia ni harus melakukan ujian PCR terlebih dahulu. Ada orang cakap macam kalau kita ada duit seberapa banyak sekalipun, kita dah laburkan untuk pergi umrah ni, kita dah sampai airport, kita dah packing, tapi PCR kita positif pula. Sangkut juga. Jadi maknanya kita masih lagi tidak dijemput lagi lah. Ini berapa hari sebelum penerbangan? Betul. Dia kena dalam masa 24 jam. 48 jam. 48 jam. Sebelum 2 hari penerbangan. sebelum tu kena pastikan memang negatif ya? Betul. Kena negatif. Dan saya berasa bertuah juga apabila saya berada di Mekah, Mukarramah. Keadaan dekat sana kan sembahyang kan sepatutnya ada penjarakan. Tapi saya dapat merasai solat yang dirapatkan saf waktu ketika itu. Jadi SOP di sana telah pun dilonggarkan. Betul. Pelitup muka? Pelitup muka, ini dia. Di Arab Saudi, pelitup muka hanya dibenarkan di kawasan tertutup dan di dalam masjid sahaja. Jadi apabila kita berada di kawasan luar, tidak diwajibkan. Tapi saya, selihat saya dan juga orang-orang Malaysia lain tetap memakai pelitup muka. Bagus. Nampak tak? Dia bawakan suasana Malaysia itu sampai ke negara luar. SOP kita tetap terjaga sampai di sana. Itu yang bagusnya lah kita melihat. Dan saya meninjau gambar-gambar awak pun, awak sentiasa menjaga SOP awak. Betul. Alhamdulillah. Dan antara pengalaman yang paling awak tak boleh lupakan
kita menunaikan umrah tu? Pengalaman yang tak dapat dilupakan apabila kali pertama kita melihat Kaabah lah, Sofia. Kan kata orang tu macam sebab lah, sebab sebelum ni mungkin kita dapat lihat daripada video visual sahaja, tapi bila kita dapat lihat daripada depan tu sebab lah rasa hati. Tapi balik umrah tu kena pakai digital tracker ataupun tracking. Kena potong dulu 5 hari 5 hari barulah boleh bekerja dan sebagainya. Alhamdulillah Wak Samad, segalanya pun dah terjaga. Welcome back. Alhamdulillah, terima kasih. To work. Itulah. Dan kita akan kembali terus kepada pengisian kita. Kita akan tinjau dulu bingkisan ini berkenaan dengan intro kumpulan Flybeats sebelum kita mulakan perbincangan kita Nostalgia Seni. Jom kita saksikan. Puas sudah kau melukakan, tiada pernah kau meyakinkan hati ini yang selalu mengharapkan kasihmu. Sing with me. Mengapa perpisahan yang kau pinta dan kenangan lalu antara karya terkenal Flybeats, kumpulan dari Singapura yang popular pada era 80-an. Kumpulan yang pada asalnya dianggotai oleh 6 ahli ini mempunyai ramai peminat, terutama penyanyinya, Fredo, 72 tahun, yang memiliki vokal yang nyaring. Walaupun sudah lebih 40 tahun, Fredo masih aktif menyanyi dan membuat persembahan. Namun sejak pandemik COVID-19 melanda, dia juga antara individu yang terkesan dalam mencari sumber pendapatan. Demi kelangsungan hidup, pelbagai usaha dilakukan, termasuklah mengadakan persembahan secara atas talian dan juga berniaga. Fredo juga mengetepikan status selebritinya dengan mencari rezeki menyanyi di jalanan. Ya. Yes, okey. Nampak tak? Sebelum kita berborak panjang, sekarang ni pun kita dah borak dah sebenarnya dengan Abang Fredo. Betul. Kita teruja, kita bawakan legend, legenda di set Malaysia hari ini. The one and only Fredo dari Flybeats. Yes. Wow. Abang Fredo menjadi kegilaan macam ayah-ayah saya, mamak saya waktu ketika dahululah. Penghujung tahun 70-an, awal 80-an macam tu. Yalah, awal 80-an. Yes, Flybeats. Okey. Jadi bagaimana kesihatan Abang Fredo? Kita borak-borak ni kita rasa teruja. Abang Fredo tahun ni umur berapa? Sekarang tahun ini Abang Fredo cuma 27 tahun aja. 27 tahun. Cuma tukar digit. Terbalik kan? Terbalik kan? 72 tahun, tuan dan puan-puan. Memang pandai menjaga kesihatan, penampilan juga wow. Apa rahsianya? Rasanya apa yang kita hidup, Tuhan kasih kita semua kan, makan, minum, tapi kita mesti kurang lebih lah, you know, like balance lah, have a balance. Kalau terlalu banyak pun, like me, I love durian. Kalau over durian lah, terus darah tinggi naik. You know? Dengar tu. So the thing is, I love durian, but I cannot take durian too much. I love makan, tapi I tak boleh makan banyak. Baik. So yang selalu yang control saya, I punya PR lah. I punya manager. Jaga makanan. Tadi pagi jaga makanan, so mesti jaga. Okey, Abang Fredo, ramai tertanya dan merindui Abang Fredo dan juga Flybeats. Mungkin nak kongsikan sedikit sebanyak pengalamannya bagaimana Flybeats sebagai antara kumpulan yang paling sensasi lah pada awal 80-an. Dan sehingga ke hari ini Abang Fredo masih sangat relevan, masih perform. Kongsikan sedikit pengalaman tu. Okey, kerana Flybeats dulu, kita punya band campuran ada 2 Filipino, ada 1 Batak, ada 1 Cina, 2 Melayu, 6 orang kan. So we are a very mixed band. Yes. So dari situ kita buat serious punya music dan kelakar punya music. So kita campur-campur lah. And at the end of the day, Fredo dalam Flybeats aja ada top hit lagu dekat 4 atau 5. Betul. Ya, Kasih Berubah, Kenangan Lalu, Mengapa Perpisahan Kau Pinta, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta, Gurisan Terakhir, Sayang. Ada about 5 or 6 hits. So that is where I branch out to my own brand of music lah. Satu lagi sebelah aja, apabila penyanyi dari Singapura, Firhat,
menyanyikan kembali lagu Kenangan Lalu itu, saya rasa pun menyuntik kembali lah kan perasaan kita untuk mengingati Flybaits suatu ketika dahulu lah kan. Okey, kenapa agaknya Abang Fredo lihat dulunya ramai di antara peminat seni meminati kumpulan Flybaits ini? Sebab waktu ketika dahulu juga saya rasa persaingan dalam industri pun sengit juga. Tapi saya rasa Flybaits ini menjadi kegilaan ramai lah waktu ketika dahulu. Adakah disebabkan mungkin daripada seni lagunya ke ataupun apa, Abang? Taste lagunya. Because dulu sebelum Fredo buat album untuk Flybaits, Fredo dulu tak tahu cakap Melayu yang pandai. So agak-agak okey aja lah. Then after that we went to album. Then dari lagu tu Fredo faham cakap Melayu, bahasa Melayu. Slowly lah. Even Kenangan Lalu dekat studio pun kita nyanyi, puas sudah kau melukakan tiada apalah, what's the lyric? Then they tell me the feeling. Puas sudah lah. Then I put the feeling. Sama macam Mengapa Perpisahan. Seketika itu sepi, then they tell me the feeling. What's the feeling? Oh, the word is like that. In bahasa Inggeris dia orang tell Fredo. Tapi lagu-lagu lama sedih semua. Lagu macam sedih-sedih je. Dia tahu, tapi kerana sebelum I nyanyi, they tell me what's the lyric. This is the feeling. Oh this. So kita artis, so kita masuk kita punya feeling dalam lagu tu. Then we sing macam kita tahulah. Tapi itu cabaran yang besar. Cabaran yang besar sebab bukan saja nak faham bahasa, tapi penjiwaan masuk dan sampai kata evergreen sampai ke hari ini. Okey, Abang Fredo, kalau dinamakan satu artis terkini, current artis yang orang kata menjadi kesukaan Abang Fredo, siapa? Artis Malaysia. Current artis Afiq. Kalau nak berduet? Kalau nak berduet? Berduet, I think I will go for Afiq. Ada lagi lain? Lain mungkin Zamani. Yang muda-muda, yang generasi baru. Yang baru mungkin already I said Afiq. And then as for ladies, I like to do with Dayang Nur Faiza. Dayang Nur Faiza, bebas suara legend lah juga kan dari Sarawak kan. Sebenarnya dalam industri ni kita mempunyai ramai bakat-bakat baru BBNU. Antaranya yang boleh kita lihat yang selalu juga kita panggil dekat Malaysia hari ni, Naim Daniel. Naim Daniel. That is one also I like to do because dia betul-betul peminat Fredo. Naim Daniel? Minat dengan abang juga? Minat. Kalau nyanyi Mengapa Perpisahan, dia datang depan dia. Kita ada satu kata surprise lah. Kan, kita nak bawakan sebenarnya. Disebutkan tadi Naim Daniel. Naim Daniel ni nak bertanya khabar dengan Abang Fredo kita pagi ini. Assalamualaikum, Naim. Naim. Waalaikumsalam. Hai Naim. Abang Fredo tak tahu tau. Naim tahu ni bersama kami. Naim, betul ke Naim? Abang Fredo kata kalau nyanyi lagu, awak antara orang pertama nak nyanyi sekali, betul ke? Oh my god, like I will run up towards depan stage just want to see him perform lah. Apa lagu favourite Abang Fredo yang Naim suka sangat? I guess the all-time hit yang memang kita semua tahu lah, Mengapa Perpisahan Kau Pinta tu. Betul. And also, actually masa AJL yang lepas, AJL 34 macam tu, masa Uncle Fredo ada buat performance semua, I was like dekat bawah stage tu dah memang macam doesn't care dah, macam berdiri je tu janji kan, because it was really something yang orang kata macam it's Fredo, man. You guys aku dah enjoy kan. Okay, Naim, nyanyikan sikit. Depan legenda kita hari ni. Sengaja. Kami jadi juri hari ni. Silakan. Kami jadi juri. 3, 2, 1. Demi titisan, air mataku jatuh berlinangan. Ku genggam gambarmu dalam pelukan mesra. Tak mungkin dapat ku melupakanmu, sayang. Abang Fredo bagaimana? Dia ada vocal style sendiri. Dia ada trademark punya sound. Macam ini punya, kalau orang tak kenal Fredo, tapi dari belakang mas nyanyi puas sudah, itu Fredo. Betul. Naim pun ada trademark dia. Wow. So penyanyi sekarang semua tak ada trademark, semua nak style. Style sih style, tapi trademark ia suara kita. Betul.
Suara kita kalau kita nyanyi aja orang tahu, ini Ellie Cat, ini JJ, ini Naim, you know, ini Afiq. So I have got my trademark, and Naim I think also have his trademark. Okey, jadi bagaimana perasaan Naim Daniel sendiri apabila sang idola ini memperkatakan perkara itu kepada Naim Daniel? Like perkara ni dia lebih besar daripada mana-mana award ataupun orang kata recognition lah, sebab you know Naim pun rasa macam mereka ni yang sebenarnya membentuk muzik-muzik, I mean anak-anak muda yang cuba untuk bermuzik sekarang kan. Sebab kalau tak ada yang the legendary one, so the new one ni won't ever be here lah. So I would like to say, nak cakap thank you so much kepada Uncle Fredo and Flybeats kerana menyeri ke industri muzik, and also you know I will always gonna be a fan. Alhamdulillah. Kami menantikan kolaborasi kalian berdua, Naim Daniel dan juga Abang Fredo. Yes. Okey Naim buat lagu, kan. Okey. We collaborate. Yes. Kan. Okay, on the next song. On. Okey Naim, terima kasih. Okey, terima kasih Naim. Kita tak sabarlah nak dengar hasil karya lepas ni. Saya rasa bagi Naim ni perasaan dia macam budak-budak idola kot. Yes. Ajak berduet. Ajak berduet tu. Kan. Mereka meminati satu sama lain lah. Abang Fredo pun minat Naim Daniel juga kan, dengan penghasilan lagu-lagu. That's the first time I saw him. And I said, my wife said, Naim Daniel, who is he? The one that act in a drama. That one. He's very good. That's why I said that guy is very good actor. True Tapi talent, I tak tahu dia penyanyi pun bagus. Naim. So, congratulations Daniel. Okay. Lepas ni saya nak lihat bakat Abang Fredo pula berlakon. Berlakon? Why not? Jadi apa? James Bond. James Bond pun boleh. Okey, harapan pesanan kepada kesemua peminat Abang Fredo selama ni, since day one sehingga sekarang, apa yang nak disampaikan? Saya nak disampaikan semua, 2 tahun ni kita tak banyak kerja kerana COVID-19. Dan Fredo minta you support all artis lah, kira macam Fredo. Fredo dah, as I said lah, 27 tahun aja. Tapi kita nak support yang young people dan old people semua support kita. Kerana dulu 2 tahun Fredo pun buat kuih with my wife, you know. Jual kuih nanas ke, kari pap ke, kita jual lah. So coming again. So I need your support in terms of work, in terms of pendapatan and all that lah. Kerana life is not easy. Dulu Fredo tak pernah takut nak basking. Tapi my wife say, go ahead. Kita nak cari makan. Betul. So now I minta my peminat dan my kawan-kawan semua, tolonglah kita semua. Bukan kita sudah tahu tak boleh buat kerja. Fredo 72 tahun pun masih boleh nyanyi tinggi tau. Betul. Tengok. Wah, itu di sikit. Kita tak sabar nak dengar nyanyian Abang Fredo secara live. Secara langsung. Betul. Kita persilakan Abang Fredo. Terima kasih meluangkan masa. Sekarang tiba masanya untuk kita pendengarkan persembahan Abang Fredo. Silakan Abang Fredo di ujung sana. Standby. Kejap lagi kita akan dengarkan. Ini dia persembahan medley. 2 buah lagu yang saya rasa menjadi kegilaan ramai. Saya juga selalu juga karaoke lagu ni. Yes, betul. Lagunya beberapa perpisahan komputer dan juga kenangan lalu. Yes. Anda semua bersedia, pastikan anda tidak ke mana-mana. Lekat saja dengan kaca TV anda kerana ini persembahan yang pastinya akan mengimbau kenangan anda. Betul. Fredo Flybeats pastinya. So, perwatakan yang cukup kuat ya? Betul, itu ada. Dan saya sebenarnya bajet-bajet usianya dalam 60 lebih macam tu. Tapi 72 tahun masih lagi kuat, sihat dan juga boleh menyanyi. Dan saya sempat juga untuk melayari Instagram Abang Fredo. Abang Fredo pun ada juga membuat macam ada dia pergi basking, ada juga dia ada rakamkan lagu-lagu dekat studio. Jadi kepada semua yang mungkin nak mengimbau kenangan lama kan, dengan lagu sekarang ini pun boleh juga layari Instagram Abang Fredo. Usaha beliau yang kita betul-betul kita sanjungkan. Kita akan terus menonton persembahan daripada the one and only Fredo Flybeats. Silakan. Lagu ini untuk peminat-peminat Fredo di Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia, Sarawak, Sabah, Semenanjung, Singapura. Puas sudah kau melukakan, tiada pernah
selalu mengharapkan kasihmu. Kau biarkan ku melara, mengemiskan cinta suci. Apa daya hati ini telah jatuh di lamun cinta. Tujuan dia mungkin karena ia pernah dikecewakan cinta. Katakan pada diriku, aku kan membalut luka. Jangan kau simpan dendammu dan aku jadi mangsanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan di rumah dan di luar, sing with me. Aku cinta nyanyi kepadamu. Hanya itu yang ku tahu. Lupakanlah kenangan pahit, kita bina hidup baru, bina hidup baru. And dari sini tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, I like to say terima kasih beribu. Okey, kembali lagi di Malaysia hari ini. Ada masih lagi menyanyi lagi. Okay. Sampai keluar set kita menyanyi Abang Fredo tadi. Dia kan memang best legend ni. Okey. Hebat. Kita nak balik ke topik yang seterusnya, iaitu topik berkaitan dengan keadaan cuaca lah. Kita sedar bahawa negara kita sekarang ini berada dalam keadaan yang macam tidak menentulah cuacanya. Peredaran untuk monsun timur laut. Kadang-kadang kita lihat kalau peredaran monsun timur laut ni, kita berada dalam keadaan fasa yang cuaca yang sejuk. Tapi tiba-tiba panas, lepas tu panas yang melampau. Khususnya untuk negeri-negeri di sebelah utara. Sekarang ni taburan hujan khususnya di belah utara yang kurang, jadi kita akan rasa sedikit panas lah. Juga di Selangor juga kita rasai. Dan kita akan terus memperincikan apakah sebenarnya yang sedang berlaku. Terus bersama dengan Encik Muhammad Helmi Abdullah, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum, Encik Helmi. Waalaikumsalam Fazli dan Sofia. Apa khabar? Alhamdulillah. Kami sihat di sini. Terima kasih meluangkan masa. Ya. Kita nak terus bincangkan apakah perubahan cuaca atau monsun yang ketika ini kita sedang rasai di Malaysia. Silakan. Apa yang berlaku sekarang ialah kita sekarang ni berada dalam fasa peralihan monsun lah. Yang telah bermula pada 14 Mac yang lepas. Jadi semasa fasa peralihan monsun ni dari monsun timur laut beralih ke monsun barat daya, kita jangka akan berlarutan selama 2 bulan lah. Kerana kita jangka monsun barat daya akan bermula pada pertengahan Mei tahun ni. Jadi dalam tempoh 2 bulan ni keadaan cuacanya adalah ribut petir dan hujan yang kerap pada waktu petang sehingga ke awal malam lah. Ini berlaku terutamanya di negeri pantai barat, pedalaman semenanjung Malaysia juga. Begitu juga di barat Sabah dan juga barat dan tengah Sarawak lah. Jadi itu keadaan cuacanya secara am. Tapi walau bagaimanapun ada perubahan dari semasa ke semasa lah, macam Sofia katakan tadi, panas sedikit, kering sedikit di sebelah utara. Begitu juga di negeri Selangor, beberapa kawasan di pantai barat mengalami cuaca yang sedikit kering lah, dan terasa bahangnya, kepanasannya. Itu ada satu yang normal, oleh kerana sekarang ni ada satu sistem cuaca bertekanan rendah yang berada di Laut Andaman lah, berhampiran dengan Myanmar, dijangka akan memasuki Myanmar, pada Myanmar menjadi satu siklon tropikal lah. Jadi itu ada ramalannya. Jadi kita jangka keadaan cuaca kering ni akan berlarutan untuk tempoh beberapa hari yang akan datang, khususnya di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia lah.
Tapi negeri Sabah dan Sarawak mengalami cuaca yang agak lembap. Jadi ini adalah satu situasi yang biasalah berlaku. Oleh kerana biarpun kita jangka lebih kerap ribut peti dan hujan pada waktu petang, tapi ada dari semasa ke masa berlaku perubahan yang saya katakan tadi, cuaca agak kering di utara semenanjung Malaysia dan beberapa kawasan di semenanjung Malaysia lah. Baik. Ya, betul. Jadi ini merupakan cuaca yang normal lah, sebab ada yang mungkin rasa macam ini macam luar biasa ni, panas macam ni, sebab kita ada rasa macam bahang apabila kita berada dekat rumah. Dan alhamdulillah kami di sekitar Lembah Kelang pagi tadi pun pukul 4 pagi macam tu hujan turun di sekitar Lembah Kelang kan. Jadi meredakan sikitlah panas ini. Okey, kita nak balik kepada kita duduk bercakap tentang peredaran monsun ini, dan kita nak bercakap sikitlah, kita sentuh sikit berkaitan dengan iklim ni. Kita dapat perhatikan sekarang ini negara kita ni macam ada berlaku perubahan iklim yang sangat ketara. Contohnya macam berlaku banjir besar, lepas tu ada bencana alam, tanah runtuh dan sebagainya. Adakah ini merupakan salah satu juga puncanya untuk kita ingin mengetahui tentang perubahan iklim yang berlaku di Malaysia? Adakah ianya juga normal ataupun bagaimana? Perubahan iklim sebenarnya memang telah berlaku. Sekarang ni suhu global ataupun suhu dunia ketinggiannya ataupun meningkat 1.1 darjah Celsius berbanding dengan semasa zaman pra-perindustrian sekitar 1850 hingga tahun 1900 lah. Jadi itu ada situasinya, memang keadaan semakin panas di seluruh dunia. Di Malaysia juga kita terasa bahangnya oleh kerana kita suhu di Malaysia ni meningkat oleh kerana kita di kawasan daratan. Yang saya cerita tadi itu ada suhu global termasuk juga suhu bagi permukaan laut, jadi agak rendah sedikit. Suhu kita meningkat sekitar 0.2 darjah Celsius dalam tempoh 10 tahun lah. Jadi itu menunjukkan satu peningkatan yang agak ketara lah. Jadi apabila suhu ni meningkat, apa yang berlaku ialah wap air di atmosfera ni semakin banyak yang boleh dikandung oleh udara lah. Baik. Jadi oleh kerana itu apabila berlakunya ribut peti, ada kalanya ribut peti itu memang ribut peti yang kuat lah, sebab dengan hujan yang lebat kita juga melihat bagaimana fenomena hujan batu. Hujan batu berlaku, puting beliung kecil ataupun dikenal sebagai belalai darat, belalai air juga kita dah lihat semakin banyak Jadi itu adalah satu yang biasa dikaitkan dengan perubahan iklim lah. Jadi memang IPCC ataupun panel antara kerajaan bagi perubahan iklim dalam laporan mereka memang ada menyatakan bahawa kejadian cuaca ekstrim akan semakin meningkat dari segi intensiti dan juga dari segi bilangannya lah. Jadi itu satu yang kita perlu fahami lah. Jadi oleh sebab tu rakyat Malaysia kena sentiasa prihatin, cakna peduli dengan keadaan cuaca yang berlaku ni kan. Kebijakan ribut peti yang kuat dan sebagainya, cuaca yang ekstrim akan kepekaan kita tu sangat-sangat penting lah, kerana kita cakna kan dengan perubahan iklim dengan perolehan monsun. Baik, Encik Helmi, kita akan saksikan dulu ini antara tinjauan tanah runtuh di Ampang Jaya. Orang kata disebabkan antara perubahan cuaca juga. Kita nak lihat apakah status terkini buat masa ini. Encik Helmi, jom kita saksikan. Masa saya turun tangga tu, tanah dah masuk dah separuh rumah saya, dah nak mengejar saya dari belakang. Jadi saya terpaksa menjerit-jerit minta tolong juga. Dalam masa saya jerit-jerit tu, saya dengar siren bomba. 10 Mac lalu menjadi detik hitam buat penduduk Taman Bukit Perman, Ampang Jaya, apabila berhadapan dengan kejadian tanah runtuh yang telah mengorbankan 5 nyawa. Tragedi yang berlaku dengan sekelip mata itu juga mengakibatkan 15 buah rumah terkesan serta menimbus 10 buah kenderaan. Rentetan kejadian tersebut, kru MHI turun ke lokasi kejadian dan berpeluang mendekati penduduk di sana pada Ahad lalu. Saya kini berada di lokasi kejadian untuk meninjau sendiri keadaan semasa di sini. Dan apa yang saya dapat lihat, kawasan di sini mulai dibersihkan secara berperingkat. Dan saya boleh katakan kejadian yang berlaku tempoh hari benar-benar memusnahkan kawasan ini. Dan nyawa yang terkorban pastinya meninggalkan kesan trauma terhadap penduduk di sini.
Syah Fazil Hang Jebat menghadapi detik cemas bersama isteri dan 3 anaknya. Pengalaman ini menjadi kenangan pahit yang tidak mungkin dapat dilupakan. Masa kejadian tu saya balik daripada kerja, saya dekat atas. Dengan bunyi kuat tanah runtuh tu, saya berlari turun ke tangga, tanah dah masuk dah separuh rumah saya, dah nak mengejar saya dari belakang. Saya jerit nama isteri saya semua, dia kata semua dah ke belakang. Jadi isteri saya semua ke belakang, buka pintu belakang, lari. Dan masa yang lari tu, jiran saya yang Chinese ni, dia menjerit minta tolong. Walau bagaimanapun, dia tidak mampu menghulurkan pertolongan kerana runtuhan tanah berlaku terlalu pantas. Terasa sangatlah sebab kita ada kat luar kan, dia kat dalam. Jadi saya terpaksa menjerit-jerit minta tolong juga. Dalam masa saya jerit-jerit tu, saya dengar siren bomba. Saya rasa ni boleh cepatlah bomba datang kan. Saya terus bagi tahu bomba, belakang tu ada orang, bomba tu bawa mesin dia untuk potong. Rasa terkilan dan kecewa lebih menyelubungi Syah apabila salah seorang daripada jirannya itu maut di tempat kejadian. Dia dan keluarganya juga mengalami kesan trauma yang teruk akibat bencana yang berlaku. Bila hujan lebat, bila time kita ada dekat rumah yang rumah saya sementara ni, memang nangis, anak nangis berpeluk dengan saya, maknanya macam memang kalau ada benda batu ke apa yang jatuh dekat atas zinc tu, kita terkejut, automatik terkejut dan terjaga. Biarpun semua ahli keluarganya terselamat, namun tragedi itu memusnahkan kediamannya hampir 90%. Keadaan rumah yang macam ni yang saya rasa macam dah rasa macam memang tak boleh buat apa dah dengan total loss macam ni kan, dengan dinding retak apa semua, dengan kereta, dengan motor pun ada lagi kat dalam tu. Sebab saya rasa kalau duduk sini pun rasanya kalau nak tidur tu tak tidur malam rasanya, sebab trauma kan. Jadi bila runtuhan yang pertama tu berlaku, kebanyakan penduduk di sini dia agak terkejut dan dia nak tengok apa yang dah berlaku. Jadi masing-masing keluar kat jalan ni. Semasa dia keluar tu, dalam tempoh 1 minit juga, runtuhan yang kedua yang besar tu. Itu masa tu dah kecoh lah. Mana dia orang dah jerit, saya pun lari apa semua tu. Saya tengok secara live. Lepas tu dengar jeritan dengan jiran belakang saya tak dapat nak tolong. Kita very friendship dengan jiran-jiran yang terlibat ni. Bila dapat berita macam ni, trauma dengan sedih tu, orang kata tak tahu berapa lama saya boleh riliskan ni. Menurut pakar geologi kejuruteraan dan mekanik tanah, Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, kejadian tanah runtuh yang berlaku adalah berpunca daripada hujan lebat yang berpanjangan. Apa yang akan berlaku ialah air hujan akan memasuki cerun dan menyebabkan tanah itu tepu air. Dan apabila ketepuan itu tinggi dan tanah tak dapat lagi memegang kuatan dia, menyebabkan penggelungsuran tanah akan berlaku. Satu lagi faktor ialah morfologi cerun itu sendiri. Kerana apa yang kita boleh lihat, cerun ini agak curam. Ketinggian sebegini dengan kecuruman melebihi 45 darjah adalah sangat tidak ideal. Tambahnya, selain daripada sejarah kawasan yang pernah mengalami runtuhan sebelum ini, kelemahan pemantauan cerun oleh pihak berkuasa turut menyumbang kepada faktor yang berlaku. Kita bukan nak menyalahkan sesiapa, tetapi jika sesuatu cerun itu telah mula menunjukkan tanda-tanda kegagalan, sebenarnya pihak berkuasa patut capture lebih awal berbanding penduduk. Atau mungkin penduduk telah membuat aduan dan sekiranya tiada tindakan susulan yang bertepatan, ini yang kita akan dapat pergerakan tanah yang bersifat memusnah. Memandangkan jarak antara cerun dengan rumah sangat dekat, jadi kawasan ini sangat berisiko sebenarnya. Justru itu, penduduk serta pihak berkuasa dinasihatkan supaya lebih cakna dan berjaga-jaga kerana kejadian ini berkemungkinan kembali berlaku pada bila-bila masa jika tiada tindakan yang sepatutnya diambil. Baik, kami yang berada dekat sini pun turut bersipatilah kan dengan nasib penduduk di bahagian Ampang Jaya tersebut. Memang kata orang tu memang sedih dan juga trauma penduduk di sebelah sana. Jadi kita nak dengarkan sikitlah komen Tuan Helmi berkaitan dengan tanah runtuh ini. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada peristiwa tanah runtuh di Ampang Jaya ini, Tuan Helmi? Jadi apa yang kita perlu ambil perhatian ataupun kita perlu lebih, kesedaran awam tu memang kena ada lah di kalangan masyarakat di Malaysia ni. Sebab apabila berlakunya contohnya hujan lebat
apabila pihak kami mengeluarkan amaran, misalnya amaran hujan lebat, sama ada amaran hujan lebat berterusan ataupun amaran ribut peti, jadi kena ambil pedulilah tentang amaran tersebut. Biarpun memang amaran ribut peti ini memang kerap dikeluarkan pada waktu petang, khususnya pada peralihan monsun ni lah. Tapi setiap amaran tu memang dikeluarkan apabila adanya tanda-tanda bahawa ribut peti yang signifikan, yang kuat akan berlaku. Jadi orang ramai yang tinggal di kawasan yang berisiko ni lah. Bukan sahaja di kawasan yang ada cerun, yang curam, ya, tapi juga di kawasan-kawasan yang berisiko, misalnya berisiko untuk banjir, kawasan-kawasan rendah misalnya. Semua kena ambil perhatian lebih apabila hujan lebat mula turun. Paling penting sekali ialah semak. Salah tu daripada kaedahnya untuk menyemak sama ada amaran ribut peti telah dikeluarkan oleh pihak Gamil Amir Malaysia, dan lihat berapa tempoh amaran tu, jika ianya mungkin, dan lebatnya hujan tu macam mana, sebab mereka berada di kawasan tersebut, mungkin boleh menyaksikan ataupun melihat sendiri lebatnya hujan tersebut, dan ambillah langkah yang sewajarnya, langkah proaktif untuk berpindah, ya. Dan juga ialah perhatikan keadaan sekeliling itu sangat penting, oleh kerana mereka lebih tahu keadaan di tempat mereka itu sendiri berbanding dengan orang lain. Boleh tengok sama ada berlaku tanda-tanda, ya. Kalau ribut peti itu memang kita sedia maklum, ya, kalau kita berada di luar daripada kawasan ataupun berada di kawasan lapang tu, bila berlaku ribut peti kita kena cari tempat perlindungan lah yang selamat. Itu sangat-sangat penting. Orang ramai supaya peka dengan keadaan sekeliling tu sangat penting bagi mereka, kena lebih tahu tentang persekitaran mereka berbanding orang lain lah. Jadi mungkin berlaku risiko-risiko yang ancaman bencana ni lah, hazard seperti ini, banjir kilat dan juga tanah runtuh ni memang perlu diambil perhatian yang serius. Saya rasa pada peringkat ini kita tidak boleh ambil mudahlah berkenaan dengan perubahan cuaca, dan kita semua di keseluruhan Malaysia pun ada merasai impak dan juga kesan peralihan monsun ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Helmi Abdullah, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, sudi memberikan kita sedikit penerangan dan juga orang kata amaran lah untuk kita bersiap siaga dan lebih cakna dengan keadaan cuaca kita. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Okey, itu dia. Okey, jadi kepada kadang-kadang kita ni yang berada dulunya, kalau kita ni tinggal di bahagian rendah, kita risaukan tanah runtuh tau. Yang duduk bawah ni kita risau banjir. Tapi kita kata okey, tak nak banjir, kita duduk kawasan tinggi. Kawasan tinggi pula kita risau tanah runtuh pula. Jadi kita harus kekal berwaspadalah, seperti mana yang tuan katakan tadi. Kita harus lihat juga Jabatan Meteorologi punya portal, Facebook, dan Instagram untuk mengetahuilah tentang perubahan cuaca ini. Kita kira macam alert lah tentang perubahan cuaca sekarang. Dan di lokasi kawasan perumahan kita, pergerakan tanah ataupun naik turunnya orang kata takat air dan sebagainya, kita kena cakna dan orang kata memberikan amaran ataupun menghubungilah pihak berkuasa secepat mungkin. Baik, kita akan berehat seketika. Banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia diteruskan lagi ke utara tanah air. Julung kalinya ke negeri Perlis. Terdapat kaunter perkhidmatan pelbagai kementerian dan agensi terus kepada rakyat. Perolehi manfaat, antaranya Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia, Jualan Keluarga Malaysia dan pelbagai gerai usahawan. Bakat mai gamai-gamai orang Perlis 25 hingga 27 Mac ini dari pukul 9 pagi hingga 8 malam di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kanga Perlis. Zahirkan impian, ayo bangkit bersama aspirasi keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Baik, itu dia program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, dan kita akan terus membincangkan tentang acara ini. Kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Perlis bersama kita di MHI. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sofia dan Fazli. Terima kasih Datuk Seri meluangkan masa pagi ini bersama kita. Datuk Seri, kita dapat melihatlah antara kejayaan aspirasi keluarga Malaysia ini bermula di Kuala Lumpur. Lepas tu beralih ke negeri selatan di Johor dengan kehadiran lebih kurang 20,000 pengunjung. Jadi selepas ini aspirasi keluarga Malaysia akan singgah ke Poraleh. Sofia, sebut Poraleh. Boleh. Okey. Okey, jadi ini khususnya untuk anda yang berada di sekitar utara lah. Betul. Tidak harus melepaskan peluang ini. Jadi kita nak tahulah sebagai permulaan ini, bagaimana Datuk Seri persiapan negeri Perlis sebagai tuan rumah aspirasi keluarga Malaysia ini. Okey, terima kasih Sofia dan Fazli.
Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah mengundang saya untuk bersama-sama dalam program MHI ini. Lama dah tak ke udara di dalam program MHI. Saya ingat sebelum Pilihan Raya Umum yang ke-14 kot, saya ingat ini. Dan terima kasih juga sebenarnya saya ingin mengucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob kerana telah memasukkan di dalam jadual jelajah inspirasi keluarga Malaysia ini negeri Perlis sebagai negeri yang pertama di utara selepas Johor di selatan pada 3 dan 5 Mac yang lepas. Sebenarnya kita sebaik-baik saja mendapat maklumat daripada pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai rancangan beliau untuk mengadakan jelajah inspirasi keluarga Malaysia Perlis pada 25 sehingga 27 hari bulan Mac ini. Kita telah pun melakukan persediaan yang sewajarnya lah. Dan tempat telah pun kita tetapkan, iaitu akan diadakan di Kompleks Sukan Tuanku Set Putra di Kanga. Masanya of course seperti yang disebutkan oleh Sofia tadi, iaitu daripada pukul 9 hingga 8 malam. Dan tarikhnya daripada 25 sehingga 27 hari bulan Mac ini. Dan dari segi pengurusannya, kita telah mewujudkan jawatan kuasa untuk menyelaras dari segi perancangan dan pelaksanaan program ini bersama-sama dengan kerajaan persekutuan yang telah dipilih untuk menyelaraskan ini adalah Kementerian Budaya Persekutuan bersama-sama dengan kerajaan negeri dan juga PMO. Jadi kita sedang menyelaraskan perancangan yang teliti berkaitan dengan pengisian program ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya-Allah kita akan bersedia untuk memulakan jelajah inspirasi keluarga Malaysia ini bermula pada 25 hari bulan Mac sehingga 27 Mac yang akan datang, insyaAllah. 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 Itu persiapan yang telah pun diwujudkan dan kita ingin bertanyakan kepada Datuk Seri berkenaan dengan keistimewaannya kali ini. Apa yang boleh kita lihat berdasarkan program ataupun pengisian bagi program jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kompleks Sukan Tuanku Set Putra nanti, Datuk Seri? Dari segi pengisiannya, jelajah keluarga Malaysia ini merupakan suatu cesusan idea daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, dan sudah tentu kita juga bersama-sama dengan konsep ini, iaitu memahami dan melaksanakannya. Dari segi pengisiannya, saya rasa dia hampir sama dengan apa yang dilakukan di dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kuala Lumpur dan juga di Johor. Dari segi pengisiannya, program ini akan melibatkan ataupun akan memberi faedah kepada semua pihak. Golongan yang warga emas, golongan tua atau golongan orang lama ni, golongan dewasa dan juga golongan muda. Dan ini merentas sempadan bangsa, agama dan budaya. Itu seperti mana yang telah dilakukan di tempat-tempat yang lain juga lah, di Johor dan sebagainya. Dan sebenarnya dari segi pengisiannya, dia melibatkan kementerian dan agensi dan juga jabatan di peringkat persekutuan, melibatkan juga agensi dan jabatan di peringkat negeri, dan dari segi jabatan-jabatan kerajaan ini, dia bertujuan untuk memberikan penerangan berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan dan di masa yang sama juga menyediakan perkhidmatan tersebut melalui reruai ataupun booth yang disediakan semasa program aspirasi keluarga Malaysia Perlis ini diadakan nanti. Dan selain daripada itu, juga ada program yang berkaitan dengan kesihatan. Mungkin orang merasa concern sekarang ini disebabkan kita masih lagi dalam COVID-19, berdepan dengan risiko tersebut. Jadi rakyat pun
concern dari segi kesihatan. Dan kita ada program yang berkaitan dengan itu, di mana KKM misalnya menyediakan booth ataupun roda yang untuk menyediakan perkhidmatan kepada mereka yang ingin mendapatkan, mungkin nak tengok sihat ke tak sihat ke, darah tinggi ke darah rendah ke, dan dia juga sebenarnya untuk golongan muda, di mana kita ada program kerjaya, dan untuk golongan berniaga kita ada menyediakan program seperti matching, apa tu dipanggil padanan perniagaan ini. Jadi, dan juga ada program yang bersifat agama. Dan bagi mereka yang berminat ke arah itu, program ini disediakan. Jadi secara keseluruhannya kita dapati bahawa program jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini merupakan satu program yang sangat komprehensif yang melibatkan semua golongan masyarakat dan juga kepada mereka yang berkepentingan di dalam bidang-bidang tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, betul. Untuk program sihat ada kayuhan berbasikal keluarga Malaysia tu. Ada sukan rakyat ke. Itu ramai tu datang tu. Okey, Dr. Sri, ini mungkin soalan terakhir pada kami. Nak tanyalah sebab kita lihat bahawa ianya merupakan antara kesinambungan dan juga keseragaman ditunjukkan daripada jelajah sebelum ini. Jadi apa pandangan Dato' Sri secara ringkas dan juga apa harapan Dato' Sri berkaitan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia di negeri Perlis ini sebagai penutup segmen kita pada hari ini? Saya bersetuju bahawa memang ada persamaan dan keseragaman di dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia seperti mana yang telah pun dilaksanakan di Johor dan juga di wilayah Persekutuan misalnya. Dan nama pun keluarga Malaysia. Jadi takkan kita nak katakan satu keluarga yang bukan Malaysia pula. Jadi di situ keseragamannya. Dan kita tahu bahawa tujuannya adalah untuk mengeratkan lagi, memperkuatkan lagi hubungan di antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini, berbilang agama dan berbilang budaya ini. Dan kita nak wujudkan suatu keharmonian yang benar-benar dalam arti kata yang sebenarnya, dari segi hubungan yang baik di antara pelbagai kaum, agama dan budaya ini. Dan kita nak wujudkan keharmonian yang sebenarnya supaya negara Malaysia ini akan kekal, stabil, aman dan tenteram, dan kerana itu kita boleh meneruskan agenda-agenda pembangunan yang memberikan manfaat kepada negara dan juga rakyat Malaysia keseluruhannya. Dengan itu kita mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, segala pemudahkan dan moga meriah bagi jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Perlis. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Sri Azlan Man, Menteri Besar Perlis, kerana sudi meluangkan masa sendiri mengajak orang ramai rakyat Perlis untuk turun nanti untuk mai ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini. Okey, assalamualaikum. Terima kasih Datuk Sri. InsyaAllah. Pekan-pekan ramai-ramai. InsyaAllah. Boleh. Ramai-ramai. Okey. Baik, kita balik ke segmen seterusnya iaitu segmen DIY. Ramai dari kita yang nanti-nantikan segmen ini. Ianya berkaitan dengan cara asas untuk mengait pelapik minuman dengan menggunakan 3 teknik jahitan. Wow. Jom kita saksikan. Ya. Minat boleh dipupuk dan ilmu kemahiran perlu dicari. Siapa sangka, bermula dengan hobi dan minat mempelajari teknik mengait benang, anak jati Sabah ini mampu menjana pendapatan yang lumayan. Nur Faizah Abdullah, 54 tahun, memiliki kemahiran mengait seawal usia 16 tahun. Seni mengait yang dilakukannya boleh menghasilkan pelbagai barangan, antaranya seperti penutup kotak tisu, sarung botol air dan alas meja. Bagi segmen DIY kali ini, Faizah akan menunjukkan cara-cara asas mengait pelapik minuman yang ringkas. Apa yang diperlukan hanya jarum dan benang mengait. Teknik asas yang perlu diketahui bagi mengait pelapik minuman ialah jahitan chain dan jahitan half double crochet atau lebih dikenali sebagai HDC. Anda hanya perlu ulangi teknik ini sebanyak 12 kali sehingga mencapai 5 baris dan seterusnya selesai. Assalamualaikum, saya Kak Eza. Kali ini dalam segmen DIY, Kak Eza hendak mengajar coaster cawan. Sebelum itu,
Jom kita pelajari cara jahitan chain dan HDC. Cara pegang hook terpulang kepada individu ya. Setengah dia pegang macam ni, setengah individu pegang macam ni. Dan cara dia mengambil benang untuk buat chain pun berbeza-beza. Ini cara saya ya, pusing, pegang kat ujung ni, tarik. Kita buat chain. Okey. Okey. Chain 1, chain 2, chain 3, chain 4, chain 5, chain 6, chain 7. Okey, kita buat HDC. Pusing. Kira tadi untuk samakan tinggi dengan HDC 1, 2, 3. Yang keempat tarik, samakan panjang, samakan tinggi dengan 3 chain tadi. Tarik 1 HDC. Pusing. HDC yang ke 2. Tarik sama tinggi dengan HDC pertama tadi tu. HDC kedua. Pusing. HDC ketiga. Chain 2. HDC 3. Benda yang sama saja sampai habis. Okey, final. Kita buat 3 chain, 1, 2, 3 untuk buatkan dia picot. Kita matikan sekali. Matikan sekali. Okey. Lepas tu kita gunting. Kita boleh sembunyikan dekat belakang benda ujung tadi, sembunyikan kat belakang. Dia akan jadi macam ni. Kalau kita ada basic mengait, kita boleh buat macam-macam. Contoh je yang saya tengah tunjuk di atas meja ni. Selamat mencuba. Bye. Masih bersama anda di MHI dan di blog terakhir ini kita meninjau apakah yang paling terkini dari meja medsos. Ya, dari meja medsos. Bila kita buka Instagram Bitaria ni, kita nampak kawan kita ni, Fetri Yahya ni. Rindu Fetri Yahya. Ada yang merindui Fetri Yahya, nanti akan bersiaran bersama anda Jumaat ni insya-Allah. Okey, apa yang kita nak fokuskan hari ini ialah ini dia jangkitan COVID-19 dalam negara yang dah pun melebihi angka 4 juta. Ya. Dan kita biasa melihat angka jutaan seperti ini, tapi pastinya kita jangan melupakanlah SOP. Lagi kita akan masuk fasa peralihan ke endemik tidak lama lagi pada 1 April. Jadi kita tolonglah sama-sama mengingati sama sendiri. Dia takut orang semakin lupa lah kan tentang SOP ni. Kita harus kekalkan SOP ni supaya tidak melebihi angka jangkitan lebih 5 juta pula selepas ni. Okey, kita nak lihat ini dia yang menjadi tular juga di media sosial, Sofia. Ya, pesawat China Eastern Airlines membawa 132 penumpang terhempas dan dikatakan di sini terhempas di pegunungan selatan China ketika dalam penerbangan dari bandar Kunming ke Guangzhou. Dan pada ketika ini telah pun dikenal pasti Boeing 737 mangsa yang terkorban tidak diketahui setakat ini. Dan pesawat berkenaan sebenarnya baru lagi 6 tahun dan yang memandu pesawat ini, pilot ini pun berpengalaman juga dan ianya dikatakan terputus hubunganlah dengan pusat kawalan. Dan kita sempat juga lihat simulasi bagaimana pesawat ini boleh terjunam jatuh di kawasan pegunungan tersebut. Sangat menggerunkan. Kita harapkan yang terbaik untuk penyiasatan bagi situasi tragedi ini. Menarik, esok kita memartabatkan tekstil tradisional, sejauh mana kita perlu menghargai tekstil negara kita. Okey, jangan lupa temu janji anda bersama dengan kami di Malaysia hari ini pada hari esok. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih, Fat. Okey, sama-sama. Welcome back. Okey, terima kasih. Bye-bye.